Selamat sejahtera para pendengar sekalian. Hari ini, saya akan kongsikan satu kisah yang pastinya akan meruntun hati Anda. Seorang ibu tua berusia 70 krimaan, dalam keadaan uzur, pergi berjumpa anaknya untuk meminjam uang bagi menampung kos perubatan. Namun, si anak hanya menghulurkan sebungkus mie segera. Apabila pulang ke rumah dan membuka bungkusan itu, si ibu terkejut besar. Wanita tua itu, dengan rambutnya yang memutih di mamah usia, kelihatan seperti diliputi salju waktu. Belakangnya yang telah lama bongkok kelihatan sukar untuk diluruskan kembali. Sambil bertongkat kayu yang usang, dia berjalan perlahan menyusuri jalan. Nama wanita tua itu ialah Mak Cik Aminah. Seumur hidupnya, dia tinggal di sebuah kampung miskin di pedalaman, bergantung hidup pada sebidang tanah kebun kecil dan beberapa ekor ayam. Apabila usia semakin lanjut, uang simpanan tiada, yang datang hanyalah penyakit yang menziarah tanpa diundang. Batuk dan sakit dada yang bermula sejak beberapa bulan lalu sering mengganggu tidurnya setiap malam. Dokter di klinik kesehatan desa menasihatkannya agar membuat pemeriksaan lanjut di hospital besar dan mungkin perlu ditahan di Wat. Tetapi, dari mana mahu datangnya uang? Duit hasil jualan telur dan sayur-sayuran hanyalah cukup untuk menampung hidup sehari-hari. Ketika itulah, Mak Cik Aminah teringat akan anaknya, Amir. Amir pernah menjadi satu-satunya kebanggaan dan harapan dalam hidupnya. Karena bijak dalam pelajaran, dia berjaya keluar dari kampung, bekerja di Kuala Lumpur dan berkahwin dengan seorang wanita yang baik. Di dalam hati seorang ibu, Amir adalah harapan terakhirnya, anak gagah yang dibesarkan dengan sepenuh jiwa raga. Pagi itu, Mak Cik Aminah nekat untuk menaiki bus ekspres pertama ke Kuala Lumpur untuk berjumpa Amir. Dia keluar dari rumah sebelum fajar menyingsing, ketika embun masih lagi membasahi rumput di halaman. Sambil melangkah keluar dari perkarangan kampung, Mak Cik Aminah berbisik perlahan, harap-haraplah kali ini dia faham keadaan emak. Bus itu bergerak terhenjut-henjut selama beberapa jam, dan hanya tiba di kawasan kondominium mewah tempat Amir tinggal pada waktu tengah hari. Pintu rumah anaknya sedikit terbuka. Mak Cik Aminah mengetuk pintu dengan berhati-hati. Tidak lama kemudian, menantunya, Sarah, membuka pintu. Dengan solekan yang rapi, Sarah bertanya dengan suara yang dingin, Mak, kenapa datang ke sini? Kenapa tak telepon dulu?" Mak Cik Aminah tergamam, tangannya yang berkedut digenggam erat. "Mak nak jumpa Amir sekejap. Dia ada di rumah." Sarah tersenyum sinis. "Dia sedang bekerja di dalam bilik. Kalau ada apa-apa, cakap saja dengan saya." Mak Cik Aminah teragak-agak, tetapi akhirnya memberanikan diri. "Beberapa hari ini badan Mak rasa tak sihat sangat. Dokter suruh pergi hospital besar, mungkin kena buat pembedahan. Tapi Mak mana ada duit? Sebab tu Mak datang, manalah tahu kalau Amir boleh tolong sikit." Ketika menghabiskan ayatnya, mata Mak Cik Aminah mula berkaca. Dia benci terpaksa meminta-minta, apatah lagi daripada anaknya sendiri, tetapi penyakit tidak pernah menunggu sesiapa. Mendengar kata-kata ibu mentuanya, Sarah mengerutkan dahi, jelas menunjukkan rasa tidak senangnya. Dia berpaling ke dalam rumah dan menjerit, "Amir, Emak datang, dia minta duit untuk kos hospital." Kata-kata dingin itu menusuk tajam ke jantung Mak Cik Aminah. Tekadnya terasa perit seolah-olah tercekik. Tidak lama kemudian, Amir keluar dari bilik sambil memegang telepon pintarnya, kemas berbaju kemeja. Dia menjeling ibunya sekilas. "Mak sakit lagi? Kalau rawat di hospital kampung kan lebih murah. Di KLNI semuanya mahal." Air mata Mak Cik Aminah hampir tumpah. "Dokter di kampung kata kena bedah. Kalau tidak, bahaya. Mak cuma nak minta sikit duit untuk urusan tu." Amir mengeluh sambil mengerutkan dahi. "Kami pun tengah susah sekarang nih Mak. Ansuran rumah nak kena bayar, yuran tuition Danish pun bukan sedikit." Menantunya, Sarah, menyampuk dengan suara yang lebih kuat. "Mak, apa kata jual saja tanah kebun di kampung tu? Kami pun kena fikirkan keluarga kami sendiri, janganlah asyik bebankan kami macam ni." Mendengar kata-kata itu, telinga Mak Cik Aminah terasa berdengung. Jual tanah pusaka peninggalan arwah datuknya, satu-satunya harta yang menjadi sandaran hidupnya selama ini, dia tidak sanggup. Namun, sebelum dia sempat berkata apa-apa, Amir sudah masuk ke dapur dan kembali dengan sebuah beg plastik kecil lalu meletakkannya di atas meja. Di dalamnya hanya ada beberapa bungkus mie segera. Sambil menghulurkan bungkusan itu,
Amir berkata dengan dingin. Mak, ambil nih dulu. Nanti kami coba ikhtiarkan cara lain. Makcik Aminah kaku di tempatnya. Dengan tangan yang terketar-ketar, dia menyambut bungkusan mie segera itu. Hatinya hancur. Harapan yang dibawanya dari jauh hanya dibalas dengan beberapa bungkus mie segera yang tidak seberapa nilainya. Dia coba tersenyum untuk menyembunyikan kepedihan. Baiklah, terima kasih. Makcik Aminah perlahan-lahan bangun untuk pulang. Tiada sedikit pun rasa simpati di mata menantunya, Sarah, manakala anaknya, Amir, sudah pun masuk semula ke dalam bilik. Petang itu, Makcik Aminah duduk di dalam bus ekspres, pulang semula ke kampung halamannya. Bungkusan mie segera di atas ribanya terasa lebih berat daripada sebongkah batu. Ibu tua itu tidak menangis, dia hanya termenung memandang keluar tingkap. Langit kelabu dihiasi awan yang terbentang panjang. Setibanya di rumah, Makcik Aminah meletakkan bungkusan mie segera itu di atas para. Ketika dia ingin memasak mie itu untuk makan malam, tangannya terpegang satu sampul surat tebal yang terselit di bahagian bawah bungkusan. Jantungnya berdegup kencang. Dia segera membuka sampul itu. Di dalamnya, terdapat segulung uang kertas yang tebal berserta secebis nota yang ditulis tergesa-gesa. Mak, Amir tak boleh bagi depan Sarah. Maafkan Amir. Gunakan duit nih untuk rawatan. Tolong jangan benci Amir, Mak. Membaca nota itu, air mata Makcik Aminah terus mengalir deras. Dengan tangan yang terketar-ketar, dia memeluk sampul uang itu ke dadanya. Gembira bercampur sedih. Anaknya, Amir, masih mengambil berat tentangnya, tetapi terpaksa bersembunyi karena takutkan istri. Seumur hidup dia berkorban untuk anaknya, tetapi kini dia terpaksa menerima kasih sayang anaknya secara sembunyi. Hatinya terasa hangat. Namun pada masa yang sama, pedih dan terluka. Dia menangis tersesak-esak. Di halaman rumah, senja mula melabuhkan tirainya, dan cahaya matahari terakhir menyinari rambutnya yang putih seolah-olah memujuk hatinya yang lara. Namun, Makcik Aminah tidak tahu. Uang itu bukanlah sekadar hadiah, tetapi permulaan kepada konflik tersembunyi dalam keluarga dan peristiwa-peristiwa tidak dijangka yang bakal mencetuskan sebuah kisah penuh air mata dan dugaan. Malam itu, rumah kecil di kampung itu sunyi sepi di bawah cahaya bulan. Makcik Aminah duduk di atas katil usangnya, mengusap sampul uang itu seolah-olah ia adalah harta karun yang paling berharga. Setiap helai uang kertas itu adalah penawar dan harapan, seumpama bisikan daripada anak yang dibesarkannya dengan segala kudrat. Namun, di sebalik kegembiraan itu, terselit rasa sedih karena anaknya terpaksa bersembunyi daripada istri untuk membantunya. Makcik Aminah teringat akan zaman kecil Amir. Ketika itu, dia sering menjunjung bakul di atas kepala, berjalan dari pasar ke pasar untuk berniaga. Tidak kira panas terik atau hujan lebat, dia tidak pernah mengeluh. Ada kalanya dia pulang lewat dengan kaki yang bengkak, tetapi melihat anaknya tekun membaca buku, segala penat lelahnya hilang serta-merta. Apabila Amir diterima masuk ke universiti, Makcik Aminah menangis kegembiraan dan sanggup meminjam uang ke sana-sini untuk menampung yuran pengajiannya. Baginya, asalkan anaknya berjaya, pengorbanannya tidak sia-sia. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini dia terpaksa menerima bantuan daripada anak kandungnya sendiri secara sembunyi, seolah-olah dia seorang pengemis. Air matanya membasahi bantal. Sambil tersesak-sesak, dia segera menutup mulutnya, takut didengari jiran. Dia memujuk hatinya, tak apalah, sekurang-kurangnya dia masih ingat pada aku, janganlah berdendam. Keesokan paginya, Makcik Aminah membawa uang itu ke Hospital Besar Teluk Intan. Selepas pemeriksaan rapi, dokter mengesahkan penyakit jantungnya serius dan perlu dibedah secepat mungkin. Apabila mendengar kos pembedahan yang mencecah puluhan ribu ringgit, Makcik Aminah terduduk lemah. Uang yang diberikan Amir sama sekali tidak mencukupi. Duduk termenung di koridor hospital yang sibuk, di antara pesakit dan pelawat yang lalu lalang, dia terasa begitu kecil dan keseorangan. Ketika itulah, dia teringat akan anak perempuannya, Siti. Berbeza dengan Amir, Siti berkahwin dengan orang sekampung. Walaupun hidup mereka tidak mewah, Siti sentiasa mengambil berat tentang ibunya. Dia sering datang menjenguk, memasak dan membelikan pakaian untuknya. Terdetik di hatinya untuk meminta bantuan Siti. Namun, dia segera menggelengkan kepala. Tidak mudah bagi seorang anak perempuan yang sudah berkahwin untuk membuat keputusan mengenai uang tanpa persetujuan suami. Sedang dia berbelah bahagi, telepon bimbit usang di dalam sakunya berdering.
Panggilan daripada Siti. Mak, kat mana? Siti pergi rumah, mak tak ada. Suara Siti kedengaran cemas. Mak Cik Aminah teragak-agak. Mak ada di hospital besar. Siti terkejut. Mak sakit teruk ke? Siti datang sekarang. Tidak sampai sejam, Siti tiba di hospital. Melihat ibunya duduk membongkok di kerusi menunggu, Siti berlari dan memegang erat tangan ibunya. Matanya berkaca. Kenapa tak beritahu Siti awal-awal? Mak Cik Aminah coba tersenyum untuk menyembunyikan kerisauannya. Mak tak nak susahkan kamu, Mak coba uruskan sendiri. Mendengar itu, Siti terus menangis. Apa Mak cakap nih? Kalau Mak sakit, takkan anak nak buat tak tahu. Macam mana Siti nak hidup tenang? Siti segera menelepon suaminya. Menantunya yang baik hati itu, sebaik sahaja mendengar berita tersebut, terus berkata, awak jaga Mak baik-baik. Ambil semua duit simpanan kita. Kalau tak cukup, saya akan ikhtiarkan cara lain. Mendengar kata-kata menantunya, hati Mak Cik Aminah tersentuh. Dia berasa terharu dan serba salah. Anaknya yang hidup sederhana sanggup berkorban sepenuh hati, manakala anaknya yang lebih senang hidup teragak-agak karena takutkan istri. Dia tidak membenci Amir, tetapi jauh di sudut hatinya, dia terasa sangat kecewa. Selepas beberapa hari berusaha, Siti akhirnya berjaya mengumpulkan uang yang cukup untuk pembedahan ibunya. Mak Cik Aminah selamat menjalani pembedahan. Sepanjang tempoh pemulihan, Siti sentiasa berada di sisinya, mengelap peluhnya dan menyuapkan bubur sesudu demi sesudu. Sambil memegang tangan anaknya, Mak Cik Aminah berkata dengan suara yang sebak, agaknya dulu Mak pernah selamatkan negara, sebab tu dapat anak sebaik kamu. Siti menahan air mata sambil tersenyum. Mak sihat dan ada di sisi kami pun dah cukup. Namun, berita pembedahan Mak Cik Aminah sampai juga ke telinga Amir. Suatu petang, Amir tiba-tiba muncul di hospital. Sambil membawa bakul buah, wajahnya jelas menunjukkan rasa bersalah. Apabila masuk ke dalam wad dan melihat Siti sedang membetulkan bantal ibunya, dia terhenti seketika. Mak, kenapa tak beritahu Amir? Tanyanya dengan nada kesal. Siti mengangkat muka memandang abangnya. Matanya penuh dengan rasa kecewa. Kan Siti dah beritahu? Abang lupa? Kalau bukan sebab sampul duit yang Mak bawa balik senyap-senyap hari itu, jangan haraplah Mak dapat buat pembedahan. Suasana di dalam wad menjadi tegang. Mak Cik Aminah segera mencelah. Sudahlah tuh. Jangan bergaduh. Mak masih hidup nih pun dah bersyukur. Amir menundukkan kepala. Bakul buah di tangannya digenggam erat. Rasa bersalah menyelubungi hatinya. Dia sayangkan ibunya, tetapi dia tidak mempunyai keberanian untuk merobohkan tembok halimunan di antara dia dan istrinya. Melihat ibunya terbaring lemah di atas katil, hatinya terasa sesak dipagut rasa bersalah. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Amir berdiri lama di koridor hospital. Bayangan ibunya yang berhujan panas membesarkannya kembali bermain di pikiran. Tetapi, ketika ibunya paling memerlukan, dia telah membiarkannya keseorangan. Rasa bersalah itu menghiris hatinya bagai sembilu. Sebaliknya, Mak Cik Aminah coba menyembunyikan kepedihan di hatinya. Dia tidak mahu anak-anaknya bergaduh karenanya. Kasih ibu adalah satu-satunya tali yang mengikat keluarga, dan jika tali itu putus, segalanya akan musnah. Beberapa hari kemudian, Mak Cik Aminah pulih dan dibenarkan keluar dari hospital dengan dipapah oleh Siti. Setiap petang, dia duduk di beranda, memandang senja dan merasa tenang dengan kehadiran anaknya di sisi. Namun, jauh di sudut hatinya, dia sentiasa risaukan Amir. Dia percaya anaknya bukan seorang yang kejam, cuma terikat dengan keadaan. Tetapi, Mak Cik Aminah tidak tahu. Sepanjang dia di hospital, rumah Amir sudah bergolak. Menantunya, Sarah, mengesyaki suaminya telah memberikan uang secara senyap-senyap kepada ibunya dan sering mendesaknya setiap hari. Rumah pasangan muda yang dahulunya ceria kini menjadi semakin dingin, dan badai yang bakal melanda akan mengheret seluruh keluarga ke dalam pusaran yang tidak pernah dijangka oleh sesiapapun. Sementara Mak Cik Aminah berehat di kampung, suasana di rumah Amir menjadi semakin tegang dari hari ke hari. Sejak mendapat tahu ibu mentuanya selamat menjalani pembedahan, syakwa sangka Sarah semakin menjadi-jadi. Suatu malam, ketika sedang makan, Sarah meletakkan sudunya dan bertanya dengan dingin, cakap terus terang. Hari tu masa emak datang, abang ada bagi duit pada dia, kan? Amir tersentak, tetapi coba berlagak tenang. Apa awak cakap nih?
Hari itu saya cuma bekalkan mie segera saja. Sarah mengecilkan matanya, tidak percaya. Emak tuh ada duit dari mana nak buat pembedahan di hospital besar? Kalau bukan abang yang bagi, siapa lagi? Ingat saya tak tahu. Amir tidak mampu berkata apa-apa. Matanya yang gelisah dan tangannya yang menggenggam erat pinggan nasi sudah menceritakan segalanya. Dia tidak mahu berbohong, tetapi dia tidak sanggup menghadapi kemarahan istrinya jika dia mengaku. Penat bekerja seharian membuatnya tiada tenaga untuk bertengkar. Sarah menghempas sudu ke atas meja. Jadi betullah abang bagi duit senyap-senyap. Kalau suami istri pun dah ada rahasia, apa gunanya jadi keluarga? Amir mengangkat muka, matanya merah menahan marah. Dia tuh emak saya. Takkan saya nak buat tak tahu bila dia sakit? Sebaik sahaja Amir habis bercakap, Sarah terus bangun. Baguslah. Abang memang selalu sebelahkan emak abang. Habis, rumah nih macam mana? Danish macam mana? Kalau jadi apa-apa pada emak abang, keluarga dia boleh tolong, tapi kita nih siapa nak tolong? Amir mengetap bibir. Setiap kata-kata isterinya menikam hatinya. Dia faham kedudukan Sarah. Tetapi kenapa isterinya begitu tidak berperasaan? Adakah ibu bapak yang tua sudah tidak bernilai untuk dijaga? Malam itu, Amir tidak dapat tidur. Bayangan ibunya yang duduk membongkok di hospital dan memeluk sampul uang sambil menangis menghantuinya. Di satu pihak, ibunya yang melahirkannya. Di pihak lain, istri dan anaknya. Dia tidak mampu melindungi kedua-duanya. Sementara itu di kampung, hati Makcik Aminah juga tidak tenang. Walaupun badannya semakin pulih, hatinya semakin parah. Kenyataan bahwa Amir terpaksa memberikan uang secara sembunyi membuatnya lebih menderita. Dia kasihan pada anaknya yang tidak mampu menjadi ketua keluarga karena takutkan istri. Dan pada masa yang sama, dia sedih dengan sikap menantunya yang tidak memahami keadaan. Dia hanya berharap keluarganya hidup aman damai dan anak-anaknya tidak bergaduh kerananya. Suatu petang, ketika sedang duduk di anjung rumah membersihkan sayur, Makcik Aminah mengeluh panjang. Anaknya, Siti, yang sedang mengemas rumah, bertanya, "Mak, ada apa-apa yang Mak risaukan ke?" Makcik Aminah menggeleng. "Tak ada apa. Cuma risaukan abang kamu si Amir tuh. Entah macam manalah perasaan dia hidup macam tuh." Siti berhenti seketika. "Tapi abang dah gagal jalankan tanggung jawab dia sebagai anak. Kalau bukan sebab suami Siti tolong hari itu, Mak takkan dapat buat pembedahan." Makcik Aminah memegang tangan anaknya dan berkata dengan suara yang terketar-ketar, "Mak tahu. Tapi Mak tak nak kamu berdua saling menyalahkan. Mak cuma nak kamu berdua saling menyayangi." Siti menunduk. Air mata panas jatuh menitis ke atas tangan ibunya. Hatinya sebab melihat kasih sayang ibunya yang tidak berbelah bahagi. Tidak lama kemudian, Amir menelepon. Suaranya kedengaran berat. "Mak, Mak sihat. Maafkan Amir. Jarang dapat jenguk Mak." Makcik Aminah menjawab dengan lembut. "Tak apa. Jangan risaukan Mak. Asalkan keluarga kamu bahagia, Mak dah tak harapkan apa-apa lagi." Mendengar kata-kata ibunya, Amir terasa sebak. Ibunya tahu segalanya, tetapi tidak pernah sekalipun menyalahkannya, malah sentiasa melindunginya. Pada saat itu, dia terasa dirinya begitu kerdil di hadapan kebesaran hati ibunya. Namun, badai masih belum reda. Suatu hari, Sarah tiba-tiba datang ke kampung bersama Danish. Alasannya mahu membawa anak berjalan-jalan, tetapi niatnya lain. Melihat kelembutan wajah ibu mentuanya, Sarah coba tersenyum, tetapi matanya melilau ke segenap pelosok rumah, seolah-olah mencari jejak uang yang diberikan oleh Amir. Ketika makan malam, Sarah sengaja membuka bicara. "Mak, dengar cerita Mak buat pembedahan jantung di hospital besar ya? Mesti banyak habis duit." Makcik Aminah mengangguk perlahan. "Alhamdulillah, ada yang sudi membantu, jadi semuanya selamat." Sarah menjeling dan bertanya dengan nada yang lebih tegas, "Yang bantu tuh mesti Amir, kan?" Suasana menjadi senyap seketika. Siti yang duduk di sebelah menjawab bagi pihak ibunya, "Kak, jangan salah faham. Duit tuh kebanyakannya dari kami suami istri." Mendengar itu, Sarah mengangkat kening. Dia separuh percaya. Dia yakin suaminya telah memberikan uang secara sembunyi, dan kata-kata Siti membuatnya berpikir ada sesuatu yang disembunyikan. Makcik Aminah segera menukar topik perbualan, tetapi hatinya resah. Dia dapat merasakan syakwa sangka menantunya seperti bara api yang pada bila-bila masa boleh menyala menjadi api yang besar. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur,
Mak Cik Aminah duduk seorang diri di bawah cahaya pelita minyak tanah. Memandang halaman yang kosong, dia mendengar bunyi cengkerik. Jantungnya yang masih belum pulih sepenuhnya terasa lebih sakit memikirkan nasib anak-anaknya. Adakah pengorbanannya mampu menyatukan semula keretakan keluarga ini? Ataukah segalanya akan hancur berkecai hanya karena uang? Sementara Mak Cik Aminah duduk termenung, di Kuala Lumpur, Amir sedang berhadapan dengan satu lagi pertengkaran. Sarah yang baru pulang dari kampung membawa pulang syakwasangka dan kemarahan. Rumah yang sudah dingin terasa semakin beku. Dan ketika itulah, satu peristiwa tidak dijangka berlaku, memaksa seluruh keluarga untuk memikirkan semula makna pertalian darah, bakti, dan harga sebuah pengabaian. Selepas pulang dari kampung, hati Sarah dipenuhi syakwasangka. Bayangan ibu mentuanya dan perbualan penuh makna ketika makan malam sentiasa berlegar di pikirannya. Dia yakin mustahil untuk Siti menanggung kos pembedahan yang besar itu seorang diri. Wajah suaminya yang serba salah setiap kali isu uang dibangkitkan menambahkan lagi keyakinannya. Malam itu, Sarah duduk termenung di atas sofa. Amir yang baru pulang dari kerja, belum sempat menukar pakaian, terus disambut dengan renungan tajam istrinya. Dia bertanya dengan nada letih. "Ada apa nih?" Sarah menjawab dingin, "Cakap terus terang. Abang bagi duit pada emak hari itu atau tidak?" Amir hanya diam. Pandangannya dialihkan ke tempat lain. Kesunyian itu sudah cukup sebagai pengakuan bagi Sarah. Dia bangun dengan perasaan marah yang membuak-buak. "Saya dah agak. Abang anggap saya nih apa sebenarnya? Isteri atau sekadar bayang-bayang dalam rumah nih?" Amir mengeluh sambil meletakkan bagnya. "Sarah, cobalah faham. Emak saya tenat, macam mana saya nak buat tak tahu, kalau apa-apa jadi pada dia? Macam mana saya nak hidup dengan rasa bersalah seumur hidup? Habis, keluarga kita macam mana?" Potong Sarah, matanya sudah berkaca. Danish masih kecil, ansuran rumah pun belum habis bayar. "Sanggup abang bagi duit pada orang lain?" Kata-kata itu mengejutkan Amir. Dia meninggikan suara, "Orang lain yang awak cakap tuh emak saya? Orang yang besarkan saya." Sarah berpaling sambil teresak-esak. "Bukannya saya tak mengaku dia emak. Tapi kalau dah sekali bagi, nanti akan ada lagi. Macam mana kita nak hidup kalau asyik tanggung beban orang luar?" Pertengkaran itu tiada kesudahannya. Amir masuk ke bilik dan menghempas pintu, manakala Sarah terduduk di sofa sambil menangis. Di dalam hatinya, kebimbangan realistik untuk melindungi keluarganya bercampur dengan sifat mementingkan diri yang tidak mahu diakuinya. Keesokan harinya, Amir pergi bekerja dengan perasaan yang kacau. Angka-angka di skrin komputernya tidak membawa sebarang makna. Dia teringat zaman remajanya. Pada hari dia diterima masuk ke university, ibunya secara senyap-senyap menjual sepasang subang emas terakhirnya untuk membayar yuran pendaftaran. Ketika itu, dia berjanji tidak akan membiarkan ibunya hidup susah lagi. Tetapi kini, janji itu terasa seperti satu jenaka yang pahit. Sementara itu, di kampung, Mak Cik Aminah meneruskan kehidupannya dengan tenang. Hatinya berat memikirkan konflik anak menantunya berpunca daripadanya. Setiap malam, dia duduk di anjung sambil mengeluh. "Kalaulah aku tak pergi hari itu, tentu mereka tak bergaduh." Siti yang mendengar keluhan itu duduk di sebelahnya. "Bukan salah Mak, dah memang tanggung jawab anak untuk jaga Mak bila sakit. Yang salah tuh orang yang tak jalankan tanggung jawab." Mak Cik Aminah memegang tangan anaknya sambil menangis. "Mak, cuma nak keluarga kamu semua aman. Mak dah tua, bila-bila masa boleh pergi. Mak paling takut kalau kamu berdua berpecah belah." Siti menunduk. Air mata panas jatuh menitis ke atas tangan ibunya. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi di dalam hatinya dia berazam untuk melakukan sesuatu bagi meredakan kerisauan ibunya. Suatu petang, ketika sedang menyiram sayur di kebun, Mak Cik Aminah menerima sepucuk surat. Di sampulnya, tertera namanya yang ditulis tergesa-gesa. Tulisan itu amat dikenalinya, tulisan Amir. "Mak, maafkan Amir. Mesti Mak banyak makan hati. Amir janji akan jaga Mak lebih baik lepas nih. Tapi tolong jangan beritahu istri Amir apa-apa. Nanti Amir coba selesaikan keadaan. Sayang Mak." Membaca surat itu, hati Mak Cik Aminah tersentuh. Dia tahu anaknya masih menyayanginya, tetapi kenyataan bahwa Amir terpaksa bersembunyi amat menyakitkan. Dia tidak mahu anaknya hidup dalam ketakutan, apatah lagi jika keluarganya berpecah belah karenanya. Dia menyimpan surat itu jauh di dalam laci dan memandang ke arah sawah yang terbentang luas dengan perasaan yang berat.
Tidak lama kemudian, Sarah datang lagi ke kampung bersama anaknya. Dalam perjalanan, dia sempat bertanya kepada jiran-jiran mengenai masalah keuangan ibu mentuanya. Namun, jawaban yang diterima hanyalah pujian terhadap Siti yang begitu menjaga ibunya. Zaman sekarang nih, mana nak cari anak macam Siti tuh? Baik betul dia suami istri. Sayang betul pada emak dia. Semakin banyak pujian yang didengar, semakin bercelaru pikiran Sarah. Dia yakin suaminya terlibat secara langsung dalam hal ini. Malam itu, ketika makan, Sarah melontarkan satu soalan berat. "Mak, lepas nih kalau ada apa-apa yang Mak perlukan, cakap terus dengan saya. Mak tak nak kan kami suami istri bergaduh sebab duit?" Mak Cik Aminah memandang menantunya dan coba berlagak tenang. "Yalah, Mak faham. Mak pun tak nak susahkan sesiapa." Siti yang duduk di sebelahnya menahan geram, tetapi tidak mampu berbuat apa-apa selain meletakkan lebih banyak lauk ke dalam pinggan ibunya. Malam itu, Sarah menelepon Amir. "Saya dah tahu semuanya. Kalau abang terus berahsia, saya takkan biarkan perkara ini begitu saja." Amir tidak mampu berkata apa-apa mendengar suara istrinya di hujung talian. Tekanan yang berat membuatkan dia rasa seolah-olah seluruh dunia memusuhinya. Di satu pihak, ibunya yang tua dan memerlukan penjagaan. Di pihak lain, istri dan anak yang menuntut keutamaan mutlak. Dia tiada tempat untuk bergantung. Ketika itulah, satu peristiwa tidak dijangka berlaku. Hutang lama dengan seorang kawan tiba-tiba menjadi masalah, meletakkan Amir dalam keadaan terdesak. Jika tidak dibayar segera, pekerjaannya juga akan terjejas. Tetapi semua uang di rumah diuruskan oleh istrinya, dan ibunya pula baru sahaja selesai menjalani pembedahan. Amir duduk seorang diri di dalam bilik yang gelap, meramas rambutnya. Dia teringat sampul uang yang diberikannya kepada ibunya, pandangan lembut ibunya, dan kata-kata, "Asalkan kamu bahagia, itu sudah cukup." Ketika itulah dia sadar. Jalan yang perlu dilaluinya bukan sekadar masalah uang, tetapi pilihan di antara sifat mementingkan diri dan pertalian darah, antara tanggung jawab dan kasih sayang. Dan di dalam pikirannya, terlintas satu azam berani yang mungkin akan mengubah nasib keluarganya selama-lamanya. Di dalam bilik kecil, di bawah cahaya lampu malap, suasana begitu sunyi, hanya bunyi detik jam yang kedengaran jelas. Amir duduk berhadapan dengan Sarah. Matanya merah, seolah-olah tidak tidur beberapa malam. Dengan suara yang perlahan tetapi tegas, dia berkata, "Sarah, hari ini abang nak berterus terang semuanya. Kalau awak masih anggap abang ni suami awak, tolong dengar cakap abang." Sarah mengangkat muka, matanya penuh dengan kekeliruan dan curiga. Segala syakwa sangka dan kemarahan yang terkumpul beberapa hari ini membuak-buak. Sambil berpeluk tubuh, dia menjawab dengan nada separuh mencabar, "Baiklah, cakaplah. Mari kita tengok apa yang abang rahasiakan sangat tuh." Amir menarik nafas panjang sebelum perlahan-lahan membuka mulut. "Betul, hari itu abang ada bagi duit pada emak. Tapi bukan sebab nak tipu awak, tapi sebab emak tenat dan abang terdesak. Abang tak sanggup tengok emak meninggal dunia macam tu saja." Sarah kaku. Pengakuan itu menghiris hatinya bagai sembilu. Segala syakwa sangkanya menjadi kenyataan. Dia bangun sambil menahan air mata. "Kan saya dah cakap saya paling benci orang berahsia. Pada awak, saya ni istri atau sekadar patung dalam rumah ni?" Amir menahan kepedihan dan merayu, "Sarah, tolonglah faham keadaan abang. Emak dah besarkan abang dengan susah payah seumur hidup dia. Macam mana abang nak buat tak tahu bila dia minta tolong? Kalau abang abaikan dia masa tu, abang akan hidup dengan rasa bersalah sampai bila-bila." Sarah menggenggam hujung bajunya dengan tangan yang terketar-ketar. "Habis, keluarga kita macam mana? Danish macam mana? Masa abang risaukan emak abang? Siapa yang risaukan hutang dan beban kita?" Amir terasa sebak. Dia mahu mengatakan bahwa dia telah memikirkan segalanya, tetapi dia tahu kata-kata istrinya ada benarnya. Membina keluarga kecil ini juga satu cabaran yang besar. Apa jua pilihan yang dibuat, pasti akan ada yang terluka. Selepas berdiam diri seketika, Amir berkata dengan suara yang bergetar, "Abang tak minta awak setuju. Abang cuma minta awak faham. Macam manapun, dia tetap emak abang. Satu hari nanti bila dia dah tak ada, abang tak nak menyesal sebab tak jalankan tanggung jawab sebagai anak." Selepas berkata begitu, dia bangun dan berjalan ke beranda. Sarah tinggal seorang diri di dalam bilik, menangis teresak-esak. Hatinya dilanda badai. Dia sayangkan suaminya,
sayangkan anaknya, tetapi dia tidak dapat membuang rasa takut terhadap kemiskinan. Beberapa hari berikutnya, rumah itu diselubungi kesunyian yang berat. Sarah hampir tidak bercakap dengan Amir, dan semua komunikasi mereka hanya melalui anak mereka Danish. Danish yang masih kecil tidak memahami ketegangan yang menyelubungi rumah mereka. Setiap kali ibu dan ayahnya bergaduh, dia hanya akan ketakutan dan berlari ke sudut bilik sambil memeluk patung beruangnya. Melihat mata anaknya yang ketakutan, hati Amir hancur. Dia berasa gagal sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang bapa. Suatu malam, selepas menidurkan anaknya, Amir menelepon ibunya. Mendengar suara ibunya yang lemah di hujung talian, dia terasa sebak. "Mak, maafkan Amir. Mesti Mak banyak makan hati sebab Amir." Makcik Aminah menjawab dengan lembut, "Jangan cakap macam tuh, Mak masih hidup nih pun sebab kamu semua. Mak cuma harap kamu suami istri tak bergaduh sebab Mak." Amir mengetap bibir, air mata panas jatuh menitis ke atas tangannya. Sementara itu, Siti juga beberapa kali coba memujuk ibunya. "Mak, jangan salahkan diri sendiri. Siapa yang buat salah, dialah yang akan dapat balasan. Mak cuma perlu gembira dan sihat, itu dah bakti yang paling besar." Makcik Aminah tersenyum sedih. "Anakku, macam mana hati seorang ibu sanggup tengok anak-anaknya berpecah belah?" Siti memegang erat tangan ibunya, tetapi di dalam hatinya dia sudah membuat keputusan. Jika abangnya tidak cukup kuat untuk melindungi ibu mereka, dia sebagai anak perempuan akan melakukannya. Suatu hari, Siti datang ke rumah Amir di Kuala Lumpur tanpa memberitahu sesiapa. Amir terkejut melihat adiknya di muka pintu. "Siti, kenapa datang sini?" Siti masuk ke dalam rumah dan berkata dengan tegas, "Siti tak sanggup tengok Mak hidup dalam rasa bersalah lagi. Kalau abang tak selesaikan masalah ni dengan Kak Sarah, keluarga kita akan hancur." Sarah yang keluar dari bilik memandang adik iparnya dengan penuh curiga. "Awak datang sini nak buat apa? Nak ajar saya jadi istri?" Siti menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Saya datang bukan nak ajar sesiapa. Saya cuma nak abang dan kakak faham. Emak dah tua, mungkin masanya dah tak lama. Tak kira kita kaya atau miskin, tanggung jawab sebagai anak tetap kena jalankan." Kata-kata itu membuatkan suasana menjadi senyap. Amir menundukkan kepala, manakala Sarah menggenggam tangannya tanpa berkata apa-apa, tetapi wajahnya kelihatan bergetar. Malam itu, selepas Siti pulang, Sarah berpikir panjang. Kata-kata adik iparnya menusuk tajam ke hatinya. Jika ibunya sendiri berada dalam situasi yang sama, adakah dia mahu anak-anaknya membelakanginya? Pikiran itu memberatkan hatinya, tetapi ego dan kebimbangan realistik masih menjadi tembok yang kukuh. Amir yang melihat istrinya berdiam diri coba mendekatinya, tetapi takut dimarahi lagi. Dia tahu bukan mudah untuk mengubah pikiran Sarah, tetapi dia menaruh sedikit harapan bahwa perbualan hari ini adalah permulaan. Sekurang-kurangnya, kata-kata Siti telah menanam sebutir benih di dalam hati Sarah. Sementara itu, di kampung, Makcik Aminah masih duduk seorang diri di anjung. Dia tidak tahu bahwa anaknya telah pergi ke Kuala Lumpur untuk membelanya. Dia hanya memandang kendaraan yang lalu lalang di kejauhan, berharap suatu hari nanti anak-anaknya akan saling memahami dan dia dapat menutup mata dengan tenang. Namun, ketika dia menyangka segalanya akan reda, satu lagi berita buruk tiba. Malam itu, Amir menerima panggilan telepon dari hospital besar. Komplikasi di Syaki berlaku selepas pembedahan, dan ibunya perlu dibawa ke hospital dengan segera. Mendengar berita itu, Amir kaku. Dia bergegas keluar dari rumah pada tengah malam, hatinya dilanda ketakutan yang tidak pernah dirasainya sebelum ini. Sarah yang berdiri di ruang tamu, melihat suaminya tergesa-gesa pergi, turut merasakan satu perasaan aneh. Perasaan bimbang yang tulus terhadap ibu mentuanya. Sambil menggenggam tangan, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, nasib keluarga mereka berada di persimpangan yang baru. Persimpangan yang menjadi permulaan kepada badai yang lebih besar. Kereta itu meluncur laju di dalam kegelapan malam. Amir menggenggam stereng dengan erat, hatinya berdebar-debar menahan resah. Suara dokter di hujung talian masih terngiang-ngiang di telinganya. Di Syaki ada komplikasi. Puan Aminah perlu dimasukkan ke ward dengan segera. Dia teringat akan ibunya. Wanita yang seumur hidup membanting tulang sehingga belakangnya bongkok. Baru beberapa hari lalu ibunya meyakinkannya bahwa dia sihat, tetapi kini berada di antara hidup dan mati.
Hati Amir hancur di pagut penyesalan. Setibanya di hospital, dia bergegas masuk ke dalam. Siti sudah pun berada di sana, dengan wajah yang pucat dan mata yang bengkak. Melihat abangnya, Siti berkata dengan suara yang sebak, "Abang, Mak sekarang ada di unit kecemasan." Dokter memberitahu mereka perlu terus memantau keadaan ibunya dan belum dapat memberi sebarang jaminan. Amir memegang erat tangan adiknya. Rasa tidak berdaya melandanya seperti ombak. Dia terduduk di kerusi, hanya mampu memandang pintu unit kecemasan yang tertutup rapat. Setiap saat yang berlalu terasa seperti jantungnya diremas-remas. Tidak lama kemudian, Sarah juga tiba di hospital. Dia tergesa-gesa datang selepas meninggalkan anaknya sebentar dengan jiran. Melihat suaminya duduk menunduk, dia terhenti seketika. Itu bukan suaminya yang kuat dan tabah seperti biasa. Di hadapannya kini adalah seorang anak yang lemah dan putus asa, ketakutan akan kehilangan ibunya. Sarah perlahan-lahan mendekati dan meletakkan tangannya di bahu suaminya. Amir mengangkat muka, mata mereka yang merah bertentangan. Buat pertama kalinya setelah sekian lama, tiada lagi kemarahan di mata mereka, hanya kebimbangan yang sama. "Emak akan selamat," bisik Sarah dengan suara yang bergetar. Amir hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Pada saat itu, hatinya terasa sedikit hangat. Sekurang-kurangnya, Sarah datang dan bimbangkan ibunya. Selepas beberapa jam yang tegang, pintu unit kecemasan terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah yang serius. "Peringkat bahaya sudah lepas, tetapi kami perlu terus memantau. Jantungnya sangat lemah. Beliau perlukan rehat yang mutlak dan rawatan yang berterusan." Mendengar itu, ketiga-tiga mereka menarik nafas lega. Siti terduduk sambil menangis. Amir meraup wajahnya dan mengucapkan syukur. Manakala di dalam hati Sarah, di samping rasa lega, timbul pula rasa bersalah yang mendalam. Apabila masuk ke dalam wad, Amir memegang tangan ibunya dengan terketar-ketar. Walaupun dengan wajah yang pucat, ibunya coba tersenyum. "Jangan risau, Mak masih hidup nih pun sebab kamu semua." Amir terus menangis seperti anak kecil. Sambil menggenggam erat tangan ibunya, dia teresak-esak. "Mak, maafkan Amir, maafkan anak yang tak berguna nih. Tolong jangan tinggalkan kami." Makcik Aminah memandang anaknya, kemudian Siti dan Sarah di sebelahnya dengan pandangan yang lembut. "Mak, cuman kamu semua saling menyayangi, jangan bergaduh lagi. Keluarga yang aman damai adalah obat yang terbaik untuk Mak." Kata-kata ringkas itu membuatkan mereka terdiam. Sarah terasa matanya panas. Selama ini, dia hanya memikirkan kesusahan dan masalah keuangannya, sehingga terlupa bahwa apa yang paling diperlukan oleh ibu mentuanya yang tua dan uzur adalah kasih sayang. Beberapa hari berikutnya, Makcik Aminah ditahan di wet untuk rawatan. Siti dan Amir bergilir-gilir menjaganya. Sebaik sahaja pulang dari kerja, Amir akan terus ke hospital. Sarah, walaupun pada mulanya teragak-agak, akhirnya mula menziarahi ibu mentuanya. Dia hanya mendiamkan diri sambil memotong buah, menyediakan bubur, dan kadang-kadang memapah ibu mentuanya berjalan-jalan di koridor. Suatu hari, ketika hanya mereka berdua di dalam wad, Makcik Aminah memandang Sarah dan berkata, "Mak tahu kamu banyak makan hati selama ini. Tapi Mak dah tak lama. Kalau Mak dah tak ada nanti, tolong jaga Amir dan Danish baik-baik." Sarah terkejut dan segera memotong, "Mak, jangan cakap macam tuh. Mak kena sihat dan hidup lama dengan kami." Makcik Aminah tersenyum sambil memegang tangan menantunya dengan tangannya yang kurus. "Mak percaya kamu seorang yang baik hati. Kalau kamu sayangkan Amir, tolong faham dia. Dia anak sulung, tapi hatinya lembut. Kalau istri tak ada di sisi untuk beri sokongan, dia mudah jatuh." Mendengar kata-kata itu, Sarah tidak mampu berkata apa-apa. Seolah-olah satu pintu yang tertutup rapat di dalam hatinya telah terbuka. Buat pertama kalinya, dia melihat ibu mentuanya bukan sebagai satu beban, tetapi sebagai seorang ibu yang sedang membuat persiapan terakhir. Malam itu, Sarah memandang wajah ibu mentuanya yang sedang tidur. Setiap kedutan di wajahnya membuatkan hatinya terasa berat. Jika ibunya sendiri berada dalam situasi ini, adakah dia sanggup membiarkan suaminya membelakanginya? Pikiran itu membuatkannya seram sejuk. Apabila Amir kembali ke wad, dia perasan pandangan istrinya telah berubah. Tiada lagi kedinginan di matanya ketika memandang ibu mentuanya. Sebaliknya hanya ada belas kasihan dan pemahaman. Amir duduk di sebelah istrinya tanpa berkata apa-apa, tetapi hatinya terasa tenang. Keesokan harinya,
Dokter memberitahu keadaan Makcik Aminah telah stabil dan boleh keluar dari hospital tidak lama lagi. Namun, kegembiraan itu hanya seketika. Bil rawatan yang tinggi membuatkan Amir berpeluh dingin. Sarah yang melihat suaminya berdiri di koridor dengan tangan yang terketar-ketar memegang Bil, mendekatinya. Dia memandang suaminya seketika sebelum berkata perlahan, "Jangan risau. Kita akan selesaikan masalah ini. Saya akan keluarkan duit simpanan kita." Amir tidak percaya dengan apa yang didengarinya. Matanya berkaca dan tekaknya terasa sebak. Dia menggenggam erat tangan istrinya, tidak mampu berkata apa-apa. Pada saat itu, Amir merasakan kebahagiaan yang sederhana. Dia sadar, selagi suami istri sehati sejiwa, apa jua cabaran pasti dapat diatasi. Sarah juga, walaupun bimbang tentang masa depan, berasa dia telah melakukan perkara yang betul apabila melihat pandangan terima kasih suaminya dan wajah ibu mentuanya yang lebih tenang. Kadang-kadang, kebahagiaan bukan terletak pada harta, tetapi pada perkongsian dan nilai pertalian darah. Namun, takdir masih belum melepaskan mereka. Ketika segalanya seolah-olah kembali pulih, seorang lelaki yang tidak dikenali datang ke hospital dan memanggil nama Amir dengan wajah yang tegang. Dia adalah pemiutang yang pernah memberikan pinjaman kepada Amir suatu ketika dahulu. "Encik Amir, sampai bila nak lari? Bayar hutang awak, kalau tidak, saya tak boleh sabar lagi." Amir kaku di tempatnya. Wajah Sarah yang berdiri di sebelahnya menjadi pucat lesi. Dia terkejut mendengar rahasia hutang suaminya yang tidak pernah diketahuinya. Koridor hospital itu riuh dengan orang ramai. Cahaya lampu pendar fluor yang dingin menerangi wajah Amir yang kaku. Lelaki tidak dikenali yang berpakaian lusuh itu merenung tajam ke arah Amir, dan berkata sepatah demi sepatah, "Encik Amir, sampai bila nak lari? Hutang awak pada saya bukan sedikit. Hari ini saya bagi kata putus, bayar atau bersedia terima padanya." Amir terpaku. Peluh dingin mula membasahi dahinya. Dia tidak pernah menyangka pemiutang itu akan mencarinya sehingga ke sini. Wajah Sarah yang berdiri di sebelahnya menjadi pucat lesi. Dia berpaling kepada suaminya, matanya penuh dengan syakwa sangka dan kekecewaan. "Amir, hutang apa yang awak rahasiakan daripada saya selama ini?" Amir menelan air liur. "Sarah, sebenarnya..." Lelaki tidak dikenali itu ketawa sinis. "Nak jelaskan apa lagi? Nampaknya istri awak pun tak tahu. Awak berhutang dengan saya Rp200.000 dan sampai sekarang 1 sen pun belum bayar." Kata-kata itu ibarat guru bagi Sarah. Dia terhuyung hayang dan terpaksa berpaut pada dinding. Kemarahan, kesedihan, dan ketakutan bercampur baur melandanya seperti badai. Dia merenung suaminya dan berkata dengan suara yang sebak, "Macam mana awak boleh rahasiakan perkara sebesar ni daripada saya?" Amir menundukkan kepala, tekaknya terasa perit, tidak mampu berkata apa-apa. Ketika itu, suara Siti kedengaran dari dalam wad. "Abang, Kak Sarah, ada apa nih? Bisinglah, mak nak rehat." Sarah segera menahan air mata dan menarik Amir ke sudut koridor. Pemiutang itu mengekori mereka. "Saya tak berminat dengan pergaduhan suami istri kamu," katanya sambil tersenyum sinis. "Kalau tak bayar dalam masa seminggu, awak tahu apa akan jadi." Selepas berkata begitu, dia berlalu pergi, meninggalkan renungan yang tajam. Bunyi tapak kasutnya yang bergema di koridor terasa seperti batu yang menghempap hati Amir. Sebaik sahaja lelaki itu hilang dari pandangan, Sarah berkata dengan suara yang penuh kemarahan dan kesedihan, "Amir, tak cukup ke awak buat emak sakit, sekarang awak nak heret seluruh keluarga ke lembah kehancuran?" Amir menggenggam tangannya sehingga berdarah. Dia mahu menjelaskan bahwa dia gagal dalam pelaburan dan terlepas peluang untuk menyelesaikannya, tetapi melihat pandangan istrinya, dia tahu tiada alasan yang akan diterima. Siti yang keluar dari wad melihat wajah abang dan kakak iparnya yang tegang dan bertanya dengan cemas, "Ada apa nih?" Sarah berpaling, manakala Amir coba menenangkan adiknya dengan menggelengkan kepala. "Tak ada apa-apa, tolong jaga mak." Siti memandang abangnya dengan curiga, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Malam itu, Amir hampir tidak dapat tidur. Dia duduk di kerusi koridor hospital, meramas rambutnya. Setiap kali mendengar ibunya mengerang kesakitan dari dalam wad, hatinya terasa luluh. Suara pemiutang itu menghiris jantungnya bagai sembilu. Bagaimana dia mahu mencari uang sebanyak itu dalam masa seminggu? Menjelang subuh, Sarah datang membawa kopi dan duduk di sebelahnya. Selepas lama berdiam diri, dia bertanya dengan nada letih, "Kenapa tak beritahu saya awal-awal?"
Amir menunduk. Saya takut awak risau dan marah. Saya ingat saya boleh selesaikan sendiri, tapi saya gagal. Air mata mengalir di pipi Sarah. Saya marah bukan sebab awak tak ada duit, saya marah sebab awak berahsia. Kalau dah tak ada kepercayaan antara suami istri, apalagi yang tinggal. Amir memegang tangan istrinya dengan suara yang sebak. Saya salah. Saya janji takkan rahasiakan apa-apa lagi daripada awak. Melihat suaminya yang letih dan tidak terurus, hati Sarah menjadi lembut. Tetapi, uang sebanyak Rp200.000 adalah satu tembok yang terlalu besar bagi mereka. Sementara pasangan itu buntu, Makcik Aminah yang terbaring di dalam wat samar-samar mendengar pertengkaran di luar. Dia dapat merasakan sesuatu yang tidak baik sedang berlaku. Dia memanggil Siti dengan lemah. Siti, abang kamu ada masalah ke? Siti memegang tangan ibunya dan coba menenangkannya. Mak, jangan risau, apapun jadi, saya akan selesaikan dengan abang. Mak jangan pikirkan apa-apa, tetapi hati Siti juga resah. Dia melihat belakang abangnya yang membongkok di koridor bergetar halus. Dia tahu abangnya sedang menanggung beban yang terlalu berat. Keesokan harinya, Sarah secara tidak dijangka berjumpa dengan Siti. Walaupun teragak-agak, dia berkata dengan suara yang lebih lembut, Siti, saya dah tahu pasal hutang abang Amir. Dengan keadaan kami sekarang, mustahil kami dapat sediakan duit tuh. Siti hanya diam mendengar kata-kata kakak iparnya. Sarah menyambung, saya rasa kita kena cari jalan bersama. Macam manapun, dia abang sulung dalam keluarga nih. Kalau dia jatuh, kita semua akan hancur. Siti terkejut memandang kakak iparnya. Dia tidak menyangka kakak iparnya yang selama ini penuh dengan kemarahan akan berkata begitu. Dari mata kakak iparnya, dia dapat melihat kebimbangan yang tulus, bukan lagi sifat mementingkan diri. Kedua-dua mereka duduk di bangku di bawah sebatang pokok tua di halaman hospital. Siti berkata perlahan, saya ada sikit duit simpanan. Tak banyak, tapi bolehlah menampung. Kalau kakak pun dapat bantu sikit, kita boleh tolong abang. Sarah mengangguk perlahan, seolah-olah ada secebis harapan. Dia berkata dengan suara yang perlahan, saya akan keluarkan duit simpanan saya juga. Memang akan susah, tapi kita kena bagi peluang pada dia untuk bangkit semula. Pada saat itu, hati Siti terasa hangat. Seolah-olah satu ikatan yang tidak kelihatan telah terjalin di antara mereka berdua yang dahulunya renggang. Namun, Amir tidak tahu menahu tentang perbualan ini. Dia masih berada di sisi katil ibunya, memegang tangannya yang kurus dengan perasaan resah. Apabila Makcik Aminah membuka mata, dia memandang wajah anaknya dan bertanya perlahan, Amir, kamu ada rahasiakan apa-apa daripada Makke? Mendengar soalan itu, Amir terus menangis. Dia menyembamkan mukanya ke tangan ibunya dan tersesak-esak. Mak, maafkan Amir. Amir ada hutang yang banyak. Amir tak tahu nak buat apa lagi. Makcik Aminah mengusap kepala anaknya dengan tangannya yang kurus. Sambil mengeluh, dia berkata, anakku, duit hilang boleh dicari, tapi keluarga hilang takkan berganti. Selagi istri, adik, dan emak ada di sisi kamu, kamu tak kehilangan apa-apa. Kata-kata itu ibarat hujan yang turun di tanah yang kering, meresap ke dalam hati Amir yang kelam. Dia mengangkat muka. Ibunya tersenyum, walaupun lemah. Pada saat itu, dia sadar bahwa harta yang paling berharga yang dimilikinya adalah keluarga. Namun, takdir masih belum berhenti menguji. Ketika Amir baru sahaja mahu menarik nafas lega, pemiutang itu bukan sahaja mengugut, malah pergi ke pejabat Amir dan memberi tekanan kepada ketuanya. Kehidupan kerjanya pula kini terancam. Badai baru seolah-olah mahu menelan harapan keluarga mereka yang baru sahaja berputik. Berita buruk itu tiba lebih cepat daripada yang disangka. Pagi itu, sebaik sahaja Amir masuk ke pejabat, dia dapat merasakan pandangan rakan-rakannya yang berbisik-bisik. Seorang rakan baiknya menariknya ke sudut dan berbisik, Amir, ada apa-apa masalah ke? Pagi tadi ada orang datang pejabat, menjerit-jerit minta kau bayar hutang. Amir kaku. Dia bergegas ke bilik pengurus. Pengurusnya, dengan wajah yang tegang, melemparkan sebuah fail ke atas meja. Encik Amir, saya tak berminat dengan masalah pribadi awak, tapi perkara ini dah menjejaskan image syarikat. Kalau awak tak selesaikan dalam masa seminggu, saya terpaksa fikirkan semula kedudukan awak. Mendengar kata-kata itu, kaki Amir terasa lemah.
Pekerjaan ini adalah satu-satunya sumber pendapatan keluarganya. Jika dia kehilangannya, tiada apa lagi yang tinggal. Sambil menunduk, dia berkata dengan suara yang bergetar, "Tolong bagi saya sedikit masa, saya akan selesaikan." Keluar dari pejabat, dia berjalan seperti orang hilang akal. Pikirannya buntu, di satu pihak, ibunya yang sakit. Di pihak lain, hutang yang menggunung, kini, ditambah pula dengan ancaman kehilangan pekerjaan. Dia terasa seperti terperangkap di dalam kegelapan yang pekat. Petang itu, Amir kembali ke hospital. Sarah dan Siti sedang menjaga ibu mereka. Melihat suaminya masuk dengan wajah yang pucat, Sarah dapat merasakan sesuatu yang tidak baik telah berlaku. Selepas memastikan ibunya tidur, Sarah menarik suaminya ke koridor, cakap terus terang. "Pemiutang sudah pergi ke pejabat awak, kan?" Amir mengangguk dengan mata yang merah. Dengan suara yang serak, dia berkata, "Betul. Kalau awak dan Siti tak tolong, saya akan kehilangan segalanya." Sarah terasa sebak. Beberapa hari ini, dia dan Siti telah berbincang untuk mengeluarkan uang simpanan mereka bagi membantu suaminya. Tetapi kini dia sadar keadaan jauh lebih serius. "Awak sedar tak awak yang dah letakkan keluarga kita dalam keadaan ini?" jerit Sarah sambil menahan air mata. Amir hanya menunduk tanpa berkata apa-apa. Ketika itu, Siti yang keluar dari Wat samar-samar mendengar perbualan mereka dan terkejut. Dia sampai pergi ke pejabat abang. Amir mengangguk lemah. Siti mengeluh, tetapi tidak lagi menyalahkan abangnya. Dia berkata dengan tegas, "Baiklah. Siti akan keluarkan semua duit simpanan Siti." Kak Sarah pun dah setuju nak tolong. "Guna duit nih untuk selesaikan masalah tuh. Tapi abang kena janji. Ini kali terakhir, jangan buat mak risau lagi." Mendengar kata-kata itu, Amir terus menangis. Dia memegang tangan istri dan adiknya sambil teresak-esak. "Maafkan abang. Abang janji. Abang takkan susahkan kamu semua dan emak lagi." Keesokan harinya, Sarah pergi ke bank dan mengeluarkan semua uang simpanan yang dikumpul mereka selama bertahun-tahun. Tangannya bergetar ketika memegang slip pengeluaran. Dia tahu ini adalah keputusan yang berisiko, tetapi tiada pilihan lain. Sambil menghulurkan uang itu kepada Amir, Sarah memandang suaminya lama dan berkata, "Ini peluang terakhir yang saya bagi pada awak. Jangan hampakan saya dan Siti." Amir menggenggam erat tangan istrinya. Walaupun dengan segala kesilapannya, ikatan keluarga adalah sauh terakhir yang menahannya daripada karam. Digabungkan dengan uang daripada Siti, Amir akhirnya berjaya mengumpul uang yang cukup untuk membayar hutangnya. Apabila dia meletakkan uang itu di hadapan pemiutang tersebut, lelaki itu tersenyum sinis. "Ingat boleh lari? Kali ini aku lepaskan, tapi jangan berani berhutang lagi." Amir hanya menunduk. Kata-kata itu menghiris maruahnya, tetapi dia terpaksa menelannya demi melindungi keluarganya. Selepas hutang dilangsaikan, bahunya terasa sedikit ringan, tetapi hati Amir masih berat. Dia telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada uang, kepercayaan istrinya. Dia berazam untuk mendapatkannya semula, walau apa cara sekalipun. Sementara itu, Makcik Aminah tidak tahu menahu tentang badai yang melanda dan hanya terbaring di atas katil hospital. Dia hanya dapat merasakan anak-anaknya berada di sisinya, memandangnya dengan penuh kerisauan. Suatu petang, apabila terjaga dari tidur, Makcik Aminah memegang tangan Amir dan bertanya, "Amir, muka kamu nampak susah hati. Ada apa-apa masalah ke?" Amir coba tersenyum. "Tak ada apa-apa, Mak. Cuma risaukan Mak saja." Makcik Aminah memandang anaknya dengan sedih. Dia tahu anaknya menyembunyikan sesuatu, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Dia hanya berbisik perlahan, "Mak dah tua, tak lama lagi nak pergi. Harapan Mak cuma satu, kamu semua saling menyayangi dan jangan berpecah belah." Nasihat itu menusuk tajam ke jantung Amir. Dia mengangguk. Air mata panas jatuh menitis ke atas tangan ibunya. Beberapa hari berikutnya, Sarah terus menjaga ibu mentuanya. Pada mulanya hanya karena tanggung jawab, tetapi lama-kelamaan dia mula merasakan ketulusan di sebalik pandangan dan kata-kata lembut ibu mentuanya. Suatu malam, ketika hanya mereka berdua, Makcik Aminah memegang tangan Sarah dan berkata dengan suara yang bergetar, "Mesti kamu banyak makan hati sebab Mak." "Terima kasih, Nak." Sarah terasa sebak dan menangis. "Mak, maafkan saya. Saya tak faham hati Mak dan banyak cakap benda yang bukan-bukan. Lepas nih, saya dan abang akan jaga Mak sampai bila-bila."
Mak Cik Aminah tersenyum sambil menangis. Pada saat itu, tembok di antara ibu mentua dan menantu runtuh sepenuhnya. Namun, ketika mereka menyangka semua badai telah berlalu, satu lagi berita buruk tiba. Syarikat tempat Amir bekerja akhirnya mengenakan tindakan gantung kerja ke atasnya, dengan alasan telah menjejaskan image syarikat. Mendengar berita itu, Amir kaku di koridor hospital. Surat tindakan tak tertib di tangannya jatuh ke lantai. Dia memandang ke arah langit yang kelabu, dunia seolah-olah runtuh sekali lagi. Kali ini, bukan sahaja hidupnya, tetapi masa depan seluruh keluarganya yang menjadi taruhan. Surat penggantungan kerja itu terdampar di lantai. Amir berdiri kaku, matanya merah dan tangannya terketar-ketar. Dia baru sahaja menyangka telah bebas daripada bayangan hutang, tetapi segalanya runtuh semula, dadanya terasa sesak, sukar untuk bernafas. Sarah yang datang dari jauh perasan akan keadaan suaminya yang aneh dan berlari ke arahnya. Mengutip kertas di lantai, wajahnya serta-merta menjadi pucat lesi. "Betul Keni?" Amir hanya mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. Sambil tersenyum pahit, dia berkata, "Semuanya dah berakhir. Duit hilang, kerja pun hilang, dah tak ada apa-apa yang tinggal." Melihat suaminya, hati Sarah terasa pedih. Daripada masalah hutang sehinggalah konflik keluarga, suaminya telah menanggung segalanya seorang diri. Di hadapannya kini adalah seorang lelaki yang hancur luluh dan amat menyedihkan. "Tak, awak masih ada keluarga," kata Sarah sambil menggenggam erat tangan suaminya. "Saya dan Danish ada di sisi awak, dan emak pun perlukan awak. Awak tak boleh putus asa." Amir membalas genggaman tangan istrinya. Walaupun telah kehilangan segalanya, kehadiran istrinya di sisi membuatkan air matanya mengalir deras. Di dalam Wat, Mak Cik Aminah dapat merasakan suasana tegang di luar. Dia bertanya perlahan kepada Siti, "Anakku, mesti ada perkara besar yang jadi pada abang kamu, kan?" Siti terdiam seketika sebelum memegang tangan ibunya. "Ya, Mak, abang tengah susah sekarang. Tapi Mak jangan risau, kami akan hadapinya bersama-sama." Mak Cik Aminah memandang dalam-dalam mata anaknya. Di sebalik bebola matanya yang kabur, terpancar kebimbangan. Sambil mengeluh, dia berkata, "Mak ni cuma menyusahkan kamu semua. Kalaulah Mak pergi lebih awal, tentu beban kamu lebih ringan." Siti terus menangis dan memotong kata-kata ibunya. "Mak, jangan cakap macam tu. Maklah satu-satunya tiang seri keluarga kami. Kalau Mak tak ada, macam mana kami nak hidup?" Air mata Mak Cik Aminah turut mengalir. Masa yang tinggal untuknya tidak banyak, tetapi apa yang diharapkannya bukanlah uang atau harta, sebaliknya hanyalah kasih sayang dan keharmonian keluarga. Petang itu, Amir duduk termenung di tepi tingkap hospital, memandang senja yang perlahan-lahan berlabuh. Sarah yang duduk di sebelahnya berkata dengan berhati-hati, "Amir, apa kata awak berehat sekejap dari kerja dan balik kampung dengan emak? Mungkin ini peluang untuk kita mulakan hidup baru." Amir terkejut memandang istrinya. Selama beberapa tahun ini, dia hanya mengejar kejayaan di bandar dan tidak pernah terfikir untuk kembali ke kampung. Tetapi, pandangan tulus istrinya membuatkan hatinya goyah. Balik kampung? Ya, memang hidup di kampung susah, tapi kita ada tanah dan jiran-jiran. Kita boleh mulakan dari bawah. Yang penting, kita hidup tanpa hutang dan tak perlu jaga hati sesiapa. Amir diam. Seolah-olah ada sejalur cahaya yang mula menerangi pikirannya. Mungkin kembali ke kampung adalah satu-satunya jalan keluar. Keesokan harinya, Amir berbincang dengan Siti. Mendengar kata-kata abangnya, Siti mengangguk dengan mata yang penuh harapan. Siti pun pikir macam tu. Kampung kita miskin, tapi penuh dengan kasih sayang. Kalau abang balik, semua orang akan tolong. Hati Amir terasa hangat. Buat pertama kalinya setelah sekian lama, dia menemui semula arah tujuannya. Malam itu, ketika mereka bertiga berkumpul di sisi katil ibunya, Mak Cik Aminah perlahan-lahan membuka mata. Amir menundukkan badannya dan berbisik, "Mak, Amir dah buat keputusan. Amir nak balik kampung dengan Mak. Amir nak mulakan hidup baru di sisi Mak dan Siti." Air mata Mak Cik Aminah mengalir, dengan tangannya yang kurus, dia menggenggam erat tangan anaknya. "Betul Keni, kalau macam tu, Mak boleh tutup mata dengan tenang." Malam itu, cahaya bulan yang menerobos masuk melalui tingkap hospital menerangi wajah Mak Cik Aminah yang berseri-seri dengan kebahagiaan. Beberapa minggu kemudian, selepas kesehatannya sedikit stabil,
Makcik Aminah dibenarkan keluar dari hospital. Seluruh keluarga pulang ke kampung. Amir juga telah menyerahkan surat perletakan jawatan dan mengemas barang-barangnya untuk pulang bersama ibunya. Dalam perjalanan pulang, jalan kampung yang biasa dilaluinya terbentang di hadapan mata. Sawah yang menghijau dan bau tanah yang menusuk hidung membangkitkan satu perasaan yang asing tetapi biasa. Dia menarik nafas dalam-dalam. Jantungnya yang seolah-olah terhenti mula berdegup semula. Jiran-jiran datang menziarahi Makcik Aminah. Ada yang membawa sayur, ada yang membawa ikan. Melihat kemesraan orang kampung, hati Amir tersentuh. Dia sadar, inilah kasih sayang sesama manusia yang telah lama dilupakannya. Beberapa hari berikutnya, Amir mula bekerja di kebun. Bersama-sama Siti, dia menanam sayur, membaiki reban ayam, dan merancang untuk menanam tanaman yang boleh dijual di pekan. Sarah, walaupun pada mulanya kekok, mula memberikan sokongan selepas melihat kesungguhan suaminya. Suatu malam, ketika mereka berkumpul di meja makan yang sederhana, Makcik Aminah berkata sambil menangis, "Mak dah tak harapkan apa-apa lagi. Melihat kamu semua saling menyayangi dan mengharungi kesusahan bersama-sama, barulah hati Mak tenang." Amir dan Siti saling berpandangan dan mengangguk. Sarah hanya diam sambil mengesat air mata. Segala dendam di hatinya telah hilang, digantikan dengan kasih sayang yang hangat. Namun, ketika kehidupan yang damai baru saja mahu bermula, seorang jiran datang berlari membawa sehelai kertas yang aneh. Tanah milik Makcik Aminah terlibat dalam pertikaian dengan orang lain dan berisiko untuk disaman. Amir mengambil kertas itu, hatinya berdebar-debar. Badai yang lebih besar seolah-olah sedang mengancam keluarga mereka yang baru saja mahu mencari ketenangan. Keluarga itu kaku melihat surat saman yang dibawa oleh jiran mereka. Di dalam surat itu, dinyatakan bahwa seorang saudara jauh, Pak Cik Bakar, menuntut hak milik ke atas tanah Makcik Aminah berdasarkan hutang lama. Amir memegang kertas itu dengan tangan yang terketar-ketar sambil memandang ibunya. "Mak, apa semua nih? Betul ke Mak pernah pinjam duit daripada dia?" Makcik Aminah terdiam lama. Akhirnya, dia mengeluh panjang. "Ya, masa kamu belajar di university dulu? Mak ada pinjam sikit duit daripada dia. Mak ada tanda tangan surat perjanjian untuk bayar balik dengan duit atau tanah. Tapi Mak dah bayar balik semuanya, siap dengan faedah lagi." Dia pun dah mengaku terima. Mak tak tahu kenapa sekarang dia ungkit balik. Mendengar itu, hati Amir hancur. Di sebalik pengorbanan ibunya yang membanting tulang mengumpul uang sedikit demi sedikit, tersembunyi beban hutang yang tidak pernah diceritakan kepada sesiapa. Tekadnya terasa perit, matanya panas. Siti mengetap gigi. "Ini mesti niat dia nak rampas tanah kita. Kita tak boleh diamkan saja." Sarah, walaupun keliru, kali ini tidak menyalahkan suaminya. Dia memandang Amir dan berkata dengan tegas, "Apapun jadi, awak kena pertahankan tanah nih. Ini tanah hasil titik peluh emak awak." Amir mengangguk. Matanya menunjukkan keazaman yang berbeza. "Betul. Aku takkan biarkan sesiapapun rampas tanah nih." Keesokan harinya, Amir pergi berjumpa Pak Cik Bakar. Rumahnya yang terletak di tepi jalan besar mempunyai pagar yang tinggi dan pintu gerbang yang gah. Melihat Amir, Pak Cik Bakar tersenyum sinis. "Aku dah agak kau akan datang. Aku tak nak buat bising, serahkan saja tanah tu, dan semuanya akan selesai dengan senyap." Amir mengetap gigi. "Tapi emak saya dah bayar semua hutang. Pak Cik tak ada hak nak buat macam ni." Pak Cik Bakar mengeluarkan sekeping kertas usang dari lacinya. "Ini surat perjanjian yang ditanda tangan oleh emak kau sendiri. Kalau bawa ke mahkamah, ini akan jadi bukti." Amir melihat kertas yang sudah kekuningan itu. Tanda tangan itu memang milik ibunya. Tetapi ibunya telah membayar semua hutang, cuma tidak mengambil semula surat perjanjian itu. "Macam mana Pak Cik boleh buat macam ni? Tanah tu pusaka datuk saya. Tak ada rasa bersalah ke?" Pak Cik Bakar ketawa kecil. "Dunia ni macam tulah. Siapa yang ada dokumen, dialah yang menang. Jangan cakap pasal belas kasihan." Mendengar kata-kata itu, kemarahan Amir membuak-buak. Dia menghempas meja dan pulang ke rumah. Hatinya terasa seperti terbakar. Apabila dia menceritakan apa yang berlaku, Makcik Aminah terkejut seketika, tetapi kemudian menjadi sangat tenang. "Kalau kita akan hilang tanah tu, anggap sajalah Mak bayar baki hutang yang tertinggal. Kamu semua jangan simpan dendam." "Tak boleh, Mak," jerit Amir sambil melutut di hadapan ibunya.
Saya takkan biarkan tanah emak dirampas. Ini maruah keluarga kita. Saya akan pertahankannya. Siti turut menangis, manakala Sarah menggenggam erat penumbuknya. Buat pertama kalinya, dia merasakan dirinya sebahagian daripada keluarga ini, bukan lagi orang luar. Beberapa hari berikutnya, Amir berusaha mencari nasihat Guaman. Seorang kawan lama memperkenalkannya kepada seorang peguam muda yang bersemangat. Selepas meneliti dokumen, peguam itu berkata, masalahnya ialah kita tiada bukti pembayaran. Tapi kalau kita dapat cari saksi yang nampak pembayaran dibuat, kita ada peluang untuk menang. Kata-kata itu memberikan harapan kepada Amir. Dia teringat ibunya pernah meminta tolong seorang jiran tua untuk menyerahkan uang kepada Pak Cik Bakar. Keesokan harinya, Amir pergi berjumpa jiran tua itu. Atuk itu, walaupun sudah tua dan kurus, mempunyai pandangan yang tajam. Mendengar cerita Amir, Atuk itu menepuk lututnya. Mestilah Atuk ingat, Atuk dah banyak kali tolong sampaikan duit emak kau pada dia. Lepas semua hutang dah selesai, Atuk suruh dia koyakan surat perjanjian tu, tapi dia asyik bertangguh. Amir menggenggam erat tangan Atuk itu dengan gembira. Atuk, tolong jadi saksi untuk kami, ini satu-satunya peluang untuk pertahankan tanah emak saya. Atuk itu mengangguk tanpa teragak-agak. Jangan risau, kebenaran tetap kena ditegakkan. Atuk tak sanggup tengok orang teraniaya. Amir keluar dari rumah Atuk itu sambil menangis. Dia terasa seperti menemui sejalur cahaya di dalam kegelapan. Sementara itu, Mak Cik Aminah berasa sedih melihat anaknya bersusah payah lagi. Tetapi, melihat keazaman di mata anaknya, dia merasakan anaknya telah matang. Sambil memegang tangan Sarah, dia berkata, dulu Mak risau sebab Amir tuh hatinya lembut, tapi sekarang nampaknya dia dah jadi lebih kuat sebab ada kamu di sisinya. Sarah terkejut, tetapi hatinya terasa hangat. Dia sadar, kasih sayang yang tulus mampu mengubah segalanya. Malam itu, keluarga itu berkumpul di bawah cahaya pelita. Apabila Amir menceritakan pertemuannya dengan jiran tua itu, semua orang terharu. Mak Cik Aminah menangis. Tuhan masih belum tinggalkan kita. Kalau kita dapat pertahankan tanah nih, mak cuma nak kamu semua hidup aman damai dan saling menyayangi. Semua orang terdiam. Di dalam kesunyian itu, tanpa disedari, Sarah menggenggam erat tangan suaminya. Amir berpaling memandang istrinya. Tiada lagi kedinginan di mata istrinya, hanya kasih sayang yang hangat. Namun, badai masih belum berakhir. 2 hari kemudian, Pak Cik Bakar secara rasmi memfailkan saman di mahkamah. Seluruh kampung menjadi gempar. Ada yang bersimpati, ada yang mengejek. Hati Amir pedih, tetapi dia bukan lagi lelaki yang lemah seperti dahulu. Sambil menggenggam erat penumbuknya, dia berazam. Walau terpaksa berhadapan di mahkamah, dia akan mempertahankan maruah dan tanah ibunya hingga ketitisan darah terakhir. Berita tentang saman Pak Cik Bakar tersebar ke seluruh kampung. Ada yang bersimpati, ada pula yang mengejek, dah berhutang tak nak bayar, kan dah dapat balasan. Kena buang kerja di KL, sekarang tanah pula nak kena rampas. Kata-kata itu menghiris hati Amir, tetapi dia hanya diam dan menahan segalanya. Suasana di dalam rumah kecil itu menjadi berat. Mak Cik Aminah duduk di anjung, memandang halaman yang kosong dan berkata dengan suara yang sebak, Amir, kita lupakan sajalah. Kalau dia nak tanah tu, kita bagi saja. Mak dah tak lama, Mak tak sanggup tengok keluarga kita menderita sebab tanah. Amir melutut di hadapan ibunya. Mak, ini bukan sekadar tanah. Ini tempat terletaknya kenangan dan titik peluh arwah ayah dan Mak. Ini tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Kalau kita lepaskannya, macam mana Amir nak berdepan dengan arwah ayah nanti? Mak Cik Aminah menangis sambil mengusap kepala anaknya. Mak lebih takut kehilangan kamu daripada kehilangan tanah. Mendengar itu, Amir terdiam. Dia tahu di dalam hati ibunya, anak-anak adalah segalanya, tetapi kali ini dia tidak boleh mengalah. Sarah yang mendengar perbualan itu banyak berpikir. Dahulu, dia hanya memikirkan uang dan beban realistik, sehingga melupakan nilai pertalian darah. Tetapi kini, melihat ketegasan suaminya, dia berazam untuk berjuang bersama-sama, walau apapun cabarannya. Malam itu, Sarah duduk di sebelah suaminya dan berkata perlahan, saya akan berdiri bersama awak di kandang saksi. Biarlah orang nak kata apa, saya akan pertahankan emak di mahkamah. Amir memandang istrinya dengan terharu dan mengangguk. Dia tidak lagi keseorangan.
Pada hari perbicaraan, seluruh penduduk kampung datang untuk melihat. Walaupun hanya mahkamah kecil di Pekan, suasananya tegang. Pak Cik Bakar duduk di tempat plaintif dengan wajah yang yakin, sambil membelek-belek dokumen usang. Di tempat defendan, duduknya Amir, Sarah, Siti, dan saksi penting mereka, jiran tua itu. Mak Cik Aminah yang tidak sihat hanya tinggal di rumah, berdoa. Di hadapan hakim, Pak Cik Bakar mendakwa dengan suara yang lantang, "Saya telah memberikan pinjaman dan mempunyai surat perjanjian sebagai bukti. Oleh kerana hutang tidak dibayar, adalah wajar saya menuntut tanah ini sebagai ganti." Galeri awam mula berbisik-bisik. Semua orang menjangkakan Pak Cik Bakar akan menang. Kemudian, Amir bangun. Walaupun gemetar, suaranya tegas. "Yang Arif, memang benar ibu saya ada meminjam uang, tetapi semuanya telah dilangsaikan. Hari ini, kami mempunyai saksi untuk membuktikannya." Jiran tua itu berjalan ke kandang saksi dengan bertongkat. Dengan suara yang perlahan tetapi tegas, dia berkata, "Saya sendiri telah beberapa kali menyerahkan uang daripada Puan Aminah kepada plaintiff. Apabila semua hutang telah selesai, saya ada menyuruhnya untuk mengoyakkan surat perjanjian itu. Ketika itu dia tidak berkata apa-apa, tetapi sekarang dia menuntut pula. Ini tidak adil." Galeri awam menjadi riuh semula. Wajah Pak Cik Bakar berubah. Dia menjerit, "Mana boleh percaya cakap orang tua ni tanpa bukti. Semuanya bohong." Ketika itu, Sarah bangun. Matanya bersinar dengan ketegasan. "Sejak saya menjadi menantu di rumah ini, saya melihat sendiri bagaimana ibu mentua saya berjimat cermat untuk membayar hutang ini. Saya sendiri pernah beberapa kali menemaninya menghantar uang ke rumah atuk ini. Jika ini satu pembohongan, biarlah Tuhan menjadi saksi." Galeri awam menjadi senyap. Orang ramai dapat melihat ketulusan di mata Sarah. Kata-katanya ibarat anak panah yang menusuk hati nurani Pak Cik Bakar. Dia menjadi panik dan tergagap-gagap, dahinya dibasahi peluh dingin. Hakim bertanya dengan tegas, "Plaintiff, adakah benar kamu tidak menerima sebarang bayaran?" Pak Cik Bakar hanya diam membisu. Kesunyian itu adalah bukti yang paling kukuh. Akhirnya, hakim membuat keputusan. Tuntutan plaintiff ditolak karena tiada asas perundangan. Mendengar itu, Amir terduduk dan menangis. Siti turut terdesak-esak manakala Sarah memeluk erat suaminya. Pak Cik Bakar keluar dari mahkamah dengan senyap, diiringi pandangan hina orang ramai. Apabila pulang ke rumah, Mak Cik Aminah sedang menunggu dengan cemas. Melihat wajah ceria anak-anaknya, dia tahu segalanya. Sambil menangis, dia memegang tangan anak dan menantunya. "Terima kasih. Apa yang Mak dapat bukan tanah, tapi hati kamu semua. Sekarang Mak tahu, selagi keluarga kita bersatu, tiada siapa yang boleh memisahkan kita." Mendengar itu, semua orang terdiam. Pada saat itu, segala dendam dan salah faham hilang, digantikan dengan kasih sayang keluarga yang hangat. Malam itu, Amir duduk di anjung, memandang langit yang penuh dengan bintang. Sarah datang dan menyandarkan kepalanya di bahunya. "Kalau bukan sebab awak, saya dah lama jatuh. Terima kasih sebab percayakan saya dan berjuang bersama-sama." Sarah tersenyum. "Saya pun berterima kasih. Sebab semua ujian nila saya sedar, keluarga lebih berharga daripada uang." Diiringi bunyi cengkerik dan cahaya bulan yang lembut, Amir merasakan ketenangan yang sebenar buat pertama kalinya. Walaupun lebih banyak cabaran menanti, kini dia mempunyai kekuatan untuk melindungi orang yang disayanginya. Berita kemenangan di mahkamah menjadi bualan di kampung selama beberapa hari. Ada yang meraihkan kemenangan keluarga itu, ada yang menyalahkan ketamakan Pak Cik Bakar. Tetapi bagi keluarga Amir, kemenangan ini lebih daripada sekadar mempertahankan tanah. Ia adalah keyakinan bahwa selagi mereka bersatu, mereka mampu menentang sebarang ketidakadilan. Malam itu, wajah keluarga yang berkumpul di meja makan yang sederhana dihiasi dengan senyuman. Mak Cik Aminah berkata sambil menangis, "Sekarang barulah kamu semua benar-benar dewasa. Kalau arwah ayah kamu masih ada, tentu dia gembira di sana." Amir menggenggam erat tangan ibunya. "Mak, Amir janji takkan biarkan Mak susah lagi. Apapun cabaran yang datang, Amir akan hadapinya." Sarah juga mengangguk perlahan. Matanya kini penuh dengan kepercayaan yang hangat. Selepas itu, kehidupan di kampung beransur-ansur menjadi stabil. Amir dan Siti mengubah kebun mereka menjadi ladang sayur organik, menternak ayam dan ikan, dan mula membina sebuah ladang kecil.
Dengan pengalaman kerjanya di bandar, dia menguruskan ladang itu secara sistematik dan tidak lama kemudian mula menampakkan hasil. Sarah juga membantu suaminya dengan mencatat akaun dan mencari pasaran. Duduk di anjung melihat anak-anaknya sibuk bekerja menjadi satu-satunya kebahagiaan bagi Mak Cik Aminah. Namun, di samping kegembiraan, datang pula kerisauan. Kesehatan Mak Cik Aminah semakin merosot, dan batuknya menjadi semakin kerap. Suatu malam, ketika sedang menyediakan makan malam, Mak Cik Aminah tiba-tiba rebah selepas batuk teruk. Keluarga itu bergegas membawanya ke hospital. Sambil memegang tangan ibunya, Amir berkata dengan suara yang bergetar, "Mak, tolong sedarkan diri." Amir belum sempat balas jasa Mak. Mak Cik Aminah tersenyum lemah. "Tidak, anakku, kamu semua saling menyayangi dan hidup bersama, itulah bakti yang paling besar." Mendengar itu, Amir, Siti, dan Sarah terus menangis. Mereka sadar, semua ujian ini adalah satu proses untuk menyadarkan mereka akan nilai sebuah keluarga. Amir tidak berputus asa. Dia menghubungi kenalan-kenalannya di bandar untuk mencari pasaran bagi sayur organiknya, dan akhirnya berjaya mendapatkan kontrak dengan sebuah pasar raya makanan sihat. Pada hari lori pertama yang membawa hasil tuayan mereka meninggalkan kampung, Amir menangis terharu. Dia terasa seperti satu lembaran baru dalam hidupnya telah terbuka. Sarah memeluk erat suaminya dan berkata, "Kan saya dah cakap, kita boleh lakukannya." Siti juga gembira. "Siti akan sentiasa ada di sisi abang dan kakak. Selagi keluarga kita bersama, tiada apa yang perlu ditakutkan." Di tengah-tengah kesibukan bekerja, Sarah semakin memahami suaminya. Dia melihat harapan pada suaminya yang berpeluh. Dia bukan lagi lelaki lemah yang melarikan diri, tetapi seorang ketua keluarga, seorang anak, dan seorang abang yang sejati. Suatu petang, Mak Cik Aminah memanggil Sarah ke biliknya. "Anakku, dulu mesti kamu benci sangat pada Mak, kan? Tapi sekarang Mak nampak, tak ada menantu yang lebih baik daripada kamu. Terima kasih sebab sentiasa ada di sisi Amir." Sarah menangis sambil memegang tangan ibu mentuanya. "Mak, saya yang salah. Lepas nih, saya akan jaga Mak macam emak saya sendiri." Mak Cik Aminah menangis sambil mengangguk. Pada saat itu, segala tembok di antara ibu mentua dan menantu hilang, digantikan dengan kasih sayang ibu dan anak. Namun, kebahagiaan itu hanya seketika. Satu lagi ujian datang melanda. Suatu pagi, beberapa orang yang tidak dikenali datang dan memperkenalkan diri sebagai pegawai kerajaan. Mereka memberitahu telah menerima aduan bahwa ladang Amir tidak mematuhi piawaian kebersihan dan datang untuk membuat siasatan. Amir kaku. "Ini bukan satu kebetulan. Ini pasti perbuatan Pak Cik Bakar yang berdendam selepas kalah di mahkamah." Dia memandang istri, ibu, dan adiknya dengan perasaan resah. Badai seolah-olah masih belum berakhir. Bunyi ketukan pintu yang kuat mengejutkan seluruh keluarga. Apabila Amir membuka pintu, 3 orang lelaki yang membawa beg bimbit berdiri di hadapannya. Seorang daripadanya berkata dengan tegas, "Kami menerima aduan bahwa ladang organik Encik telah melanggar piawaian kebersihan dan datang untuk membuat siasatan di tapak." Jantung Amir terasa gugur. Dia dapat merasakan ini adalah perbuatan Pak Cik Bakar. Namun, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Silakan masuk. Kami berniaga secara jujur, tiada apa yang perlu disembunyikan." Sarah yang berlari keluar dari dapur, sambil mendukung anaknya memandang suaminya dengan cemas. Siti juga berdiri di muka pintu, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hanya Mak Cik Aminah yang duduk di kerusi, memandang anaknya dengan pandangan yang kuat, seolah-olah memberikan semangat. Pegawai-pegawai itu memeriksa kebun dengan teliti, mengambil sampel tanah, air, dan baja. Dengan wajah yang dingin, mereka terus mencatat, dan salah seorang daripadanya berkata dengan sinis, "Jika aduan ini terbukti benar, Encik bukan sahaja akan didenda, malah boleh digantung operasi." Mendengar itu, Sarah menangis sambil memandang suaminya. Amir menggenggam erat penumbuknya, tetapi berkata dengan tegas, "Saya yakin ladang saya tidak bersalah. Tuan-tuan boleh ambil semua sampel untuk diperiksa. Apa jua keputusannya, saya akan terima dengan telus." Sikapnya yang berani itu membuatkan pegawai-pegawai itu terdiam seketika. Mereka mengambil sampel dan berlalu pergi dengan dingin, meninggalkan kesunyian yang berat di dalam rumah. Sebaik sahaja pintu ditutup, Sarah terus menangis. "Amir, kalau keputusannya tak baik, habislah kita." Amir memeluk erat istrinya.
Saya tahu, tapi Tuhan sentiasa bersama orang yang benar. Selagi kita jujur, tiada siapa yang boleh terus menganiaya kita. Siti juga mengesat air mata. Saya percaya pada abang. Apapun jadi, kita akan hadapinya bersama. Mak Cik Aminah menangis melihat anak-anaknya. Anak-anakku, selagi keluarga sehati sejiwa, apa jua badai pasti dapat diharungi. Beberapa hari kemudian, keputusan ujian keluar. Mengejutkan, semua sampai lulus ujian, tiada sebarang pelanggaran yang ditemui. Berita itu tersebar ke seluruh kampung. Orang sebaik mereka, siapa yang tergamak buat fitnah jahat macam tu? Mendengar pujian orang ramai, Amir menarik nafas lega. Wajah Sarah dan Siti juga dihiasi senyuman. Mak Cik Aminah duduk di anjung sambil tersenyum ceria. Kebenaran pasti akan menang. Kamu semua cuma perlu terus hidup dengan jujur. Amir yakin Pak Cik Bakar adalah dalangnya. Tetapi dia tidak lagi mahu bergaduh. Dia hanya berdiam diri dan membuktikan segalanya dengan hasil kerjanya. Masa berlalu, dan ladang Amir semakin mendapat kepercayaan. Sebuah syarikat pengedar besar di bandar juga menawarkan kontrak kepadanya. Pada hari dia menerima pendapatan pertama hasil titik peluh dan air matanya, Amir menangis terharu. Dia meletakkan uang itu di tangan ibunya. Mak, sekarang Amir dah mampu jaga Mak. Mak Cik Aminah menerima uang itu dengan tangan yang terketar-ketar sambil menangis. Anakku akhirnya dah jadi orang dewasa yang sebenar. Bukan sebab duit nih, tapi sebab kamu dah jadi ketua keluarga yang sejati. Melihat adegan itu, Sarah merasakan kebahagiaan yang sebenar. Membandingkan dendamnya di masa lalu dengan saat ini, dia merasakan semua pengorbanannya berbaloi. Namun, kesehatan Mak Cik Aminah semakin merosot dari hari ke hari. Suatu malam, dia mengalami kesukaran bernafas yang teruk. Amir dan Siti bergegas membawanya ke hospital. Sarah juga menyusul sambil mendukung anaknya. Di bawah cahaya terang dan bunyi mesin di unit kecemasan, Amir berdiri dengan cemas. Segala kenangan, dari hari-hari ibunya bersusah payah membesarkannya sehinggalah saat ibunya pulang sambil menangis membawa bungkusan mie segera, melanda pikirannya seperti ombak, menyakitkan hatinya. Sarah menggenggam erat tangan suaminya. Buat pertama kalinya, melihat suaminya menangis teresak-esak seperti anak kecil, dia berbisik, "Emak akan sembuh. Kita kena percaya." Pintu unit kecemasan terbuka dan seorang dokter keluar. Peringkat bahaya sudah lepas, tetapi jantungnya terlalu lemah. Sebaiknya kamu semua bersedia. Amir terduduk. Siti meraung, manakala Sarah memeluk mereka. Mak Cik Aminah yang dipindahkan ke Wat kelihatan pucat, tetapi coba tersenyum. Melihat anak-anaknya di sisi, dia berbisik, masa Mak dah tak lama, tapi hati Mak tenang. Kamu semua dah belajar untuk saling menyayangi dan bersatu. Itulah warisan terbesar yang Mak tinggalkan. Ketiga-tiga mereka melutut, memegang tangan ibunya dan menangis. Pada saat itu, mereka sadar. Kasih sayang seorang ibu adalah yang teragung di dunia, dan semua ujian ini adalah untuk membuatkan mereka lebih menghargai satu sama lain. Di dalam malam yang sunyi di kampung itu, walaupun rumah diselubungi kesedihan, api kasih sayang menyala lebih terang. Selepas melepasi peringkat bahaya, Mak Cik Aminah mengikut kehendaknya sendiri, pulang ke rumah. Dia tidak mahu menghabiskan sisa hidupnya di hospital yang dingin, sebaliknya mahu berada di rumahnya yang penuh kenangan, ditemani bunyi angin dan bau tanah. Amir dan Siti coba menahan air mata dan sentiasa berada di sisi ibunya. Sarah juga, sambil menjaga anaknya, tidak pernah meninggalkan ibu mentuanya. Suatu pagi, Mak Cik Aminah memanggil ketiga-tiga mereka ke sisinya. "Anak-anakku, nampaknya masa Mak dah sampai. Mak dah tak ada apa-apa penyesalan, cuma, ingatlah, harta dan uang boleh hilang, tapi kasih sayang keluarga akan kekal selamanya." Amir menangis sambil memegang tangan ibunya. "Mak, Amir belum sempat balas jasa Mak, macam mana Mak boleh tinggalkan kami?" Mak Cik Aminah mengusap kepala anaknya. "Kamu dah jalankan tanggung jawab kamu. Hidup dengan jujur, sayangi istri dan adik kamu, itu sudah cukup." Siti menyembamkan mukanya ke bahu abangnya dan tersak-esak, manakala Sarah juga tidak dapat menahan air mata. Sambil memegang tangan ibu mentuanya, dia berkata dengan suara yang bergetar, "Mak, maafkan saya. Lepas nih, saya akan jaga Abang Amir dan Danish baik-baik." Mak Cik Aminah tersenyum puas dan mengangguk perlahan. Petang itu, Mak Cik Aminah menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang di dalam dakapan anak-anaknya.
Majelis pengebumiannya diadakan secara sederhana, tetapi seluruh penduduk kampung datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka menangis mengenangkan seorang wanita yang seumur hidupnya jujur dan baik hati. Amir melutut di sisi keranda dan teresak-esak. "Mak, Amir janji akan hidup dengan baik sebagai anak Mak. Semoga Mak tenang di sana." Selepas pengebumian, kehangatan ibunya masih terasa di dalam rumah. Amir, Sarah, dan Siti menjadi semakin rapat dan saling bergantung. Ladang mereka semakin maju, dan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Suatu petang, Amir membawa anaknya menziarahi pusara ibunya. Anaknya bertanya, "Ayah, kenapa nenek tak balik rumah?" Amir terasa sebak, tetapi memeluk anaknya dan tersenyum. "Nenek dah pergi ke surga." Tapi nenek sentiasa perhatikan Danish dari sana. Kalau Danish jadi budak yang baik dan kuat, nenek mesti akan senyum. Anaknya mengangguk dan menadah tangan kecilnya berdoa. Melihat adegan itu, Sarah menangis. Kasih sayang ibunya tidak hilang, sebaliknya menjadi kekuatan bagi mereka yang tinggal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Malam itu, Amir duduk bersama istri dan adiknya. "Kalau bukan sebab semua ujian nih, aku mungkin masih jadi orang yang tak tahu hargai keluarga. Terima kasih sebab tak tinggalkan aku masa aku paling susah." Sarah tersenyum sambil memegang tangan suaminya. "Kita dah harunginya bersama-sama. Itulah keluarga." Siti juga mengangguk. Mak mesti tengah senyum di surga. Di dalam malam yang damai di kampung, diiringi bau tanah dan bunyi cengkarik, sebuah drama kehidupan telah berakhir, tetapi kisah baru keluarga itu baru sahaja bermula. Mak Cik Aminah telah pergi, tetapi pesannya, bahwa harta dan uang boleh hilang, tetapi kasih sayang keluarga akan kekal selamanya, akan hidup di dalam hati anak-anaknya buat selama-lamanya. Kisah seorang ibu tua yang pergi meminjam uang untuk kos perubatan tetapi hanya menerima sebungkus mie segera akhirnya berakhir dengan kehangatan kasih sayang keluarga. Nenek itu telah meninggalkan pengajaran yang paling berharga untuk anak-anaknya sebelum menutup mata dengan tenang, bahwa harta dan kemasyhuran akan hilang suatu hari nanti. Tetapi kasih sayang dan ikatan keluarga adalah nilai yang kekal. Hari ini, adakah kita juga, karena terlalu sibuk mengejar uang dan kejayaan, telah melupakan ibu bapak kita yang tua dan keseorangan menanti kita? Kisah keluarga ini membuatkan kita berpikir semula tentang makna sebenar bakti dan erti sebuah keluarga. Kita harus menghargai ibu bapak kita selagi mereka masih ada dan melakukan yang terbaik untuk mereka. Karena apabila mereka telah tiada, penyesalan tidak akan berguna lagi. Jika kisah hari ini memberikan sedikit kesan di hati Anda, sila kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Dan jangan lupa untuk melanggan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak terlepas kisah-kisah kehidupan yang penuh air mata tetapi hangat yang kami kongsikan setiap hari. Terima kasih.